Salam sejahtera dan selamat datang ke Buletin Khas kami sempena Hari Mengundi Pilihan Raya Presiden hari ini. Inilah hari penentuan siapa yang rakyat Singapura pilih untuk menjadi Presiden ke-9 negara ini. Eng Kok Song atau Tharman Shanmugaratnam ataupun Tan Kin Lian. Kesemua pusat mengundi di serata negara baru sahaja ditutup tepat jam 8 malam tadi. Bermakna proses pilihan raya Presiden kini akan berada di tahap pengiraan undi pada bila-bila masa dalam minit-minit mendatang ini. Dan saudara, siang tadi proses pengundian umumnya berjalan lancar dengan angka rasmi yang ada menunjukkan peratusan mengundi mencecah 85% atau lebih 2.3 juta orang pada jam 5 petang tadi. Perangkaan muktamad belum lagi diumumkan sejauh ini. Dan kami juga akan bawakan lintas langsung bersama wartawan-wartawan kami di lapangan untuk membawakan perkembangan terkini. Dengan selesainya proses pengundian, fasa pilihan raya Presiden kini beralih pula kepada proses mengira kertas undi. Buat masa ini, kami belum mendapatkan jumlah muktamad peratusan yang datang mengundi kerana Jabatan Pilihan Raya ELD setakat ini belum lagi mengumumkan angka terkini daripada 2.7 juta yang layak mengundi. Kami akan memberikan kemas kini sejurus menerima pengumuman terkini daripada ELD. Satu lagi yang sedang dinantikan ialah hasil keputusan kiraan undi sampel yang dijangka diumumkan mungkin sekitar 2 jam dari sekarang. Dan saudara, sementara itu di proses pengundian sepanjang hari ini berjalan lancar secara umumnya. Bagaimanapun, pada waktu pagi beberapa pusat mengundi dilaporkan mengalami ralat pada sistem e-pendaftaran. Ini setelah barisan beratur panjang terbentuk sebaik saja pusat mengundi dibuka pada 8 pagi. Isu teknikal itu diselesaikan secara bertahap-tahap dan sekarang ini para pegawai di lebih 1,260 pusat mengundi sedang menutup kotak-kotak undi. Calon-calon presiden dan para ejen undi masing-masing boleh menyaksikan pelaksanaan proses itu. Bahkan mereka juga boleh menutup sendiri kotak-kotak undi tersebut. Kotak-kotak undi kemudian akan dibawa ke pusat-pusat pengiraan dengan diiringi polis. Kesemuanya ada 215 pusat mengira undi pada pilihan raya Presiden ini. Dan untuk dapatkan perkembangan terkini di pusat mengundi yang baru sahaja ditutup, kita lintas langsung bersama wartawan Nur Helmi Hakim yang kini berada di salah satu pusat mengundi di Jurong East. Jadi Hakim, mungkin boleh anda bawakan perkembangan terkini di sana. Ya Izzuan, sebenarnya kalau kita dapat lihat suasana di mana saya berada iaitu di kawasan sekitar Blok 307 Jurong East Street 32 memang sangat lengang sekali ini kerana pusat mengundi baru ditutup dan bagaimana kita tahu adalah para pegawai sebenarnya baru sebentar tadi mereka menepuk tangan menandakan bahawa pusat mengundi sudah pun ditutup dan untuk sekarang ini memang kita tidak dapat lihat ya pengundi yang ada berlega-lega di kawasan ini kerana memang sememangnya tidak ada yang dibenarkan untuk berada di kawasan ini, jadi begitu lengang sekali ya. Dan untuk sekarang ini juga ya, apa yang kita tahu bahawa mereka akan memulakan proses untuk menutup kiraan undi, tetapi apa yang kita fahami juga bahawa keadaan di sini memang tidak begitu sesak. Ini juga kerana ya untuk di merata Singapura lebih daripada 1,200 pusat mengundi sudah pun diadakan dan lebih ramai juga pegawai yang dikerahkan di setiap pusat mengundi. Misalnya di sini ya ada sekitar 20 pegawai yang dikerahkan di pusat mengundi ini. Dan Hakim, jadi setelah kotak-kotak undi ataupun peti-peti undi ditutup, apa pula proses selanjutnya setelah pusat-pusat mengundi ditutup secara rasmi? Baik, selepas peti-peti mengundi sudah pun ditutup ya, apa yang kita fahamkan bahawa para pegawai yang berada di pusat mengundi ini akan menutupnya dan akan membawanya ke pusat kiraan undi dan ini akan dilakukan oleh para pegawai di sini. Tetapi apa yang kita fahami juga ya bahawa
peti-peti mengundi ini akan dibawa ke pusat kiraan undi menerusi bas. Namun pada saat ini kita tidak dapat lihat bas ataupun kenderaan polis yang akan mengiringi bas itu di kawasan ini. Jadi mungkin mereka mengatakan bahawa bas dan kereta polis itu akan datang sekitar jam 8.30 nanti. Namun sekarang ini pastinya para pegawai sedang menutup peti-peti undi dan peti-peti undi ini akan dibawa ke pusat kiraan undi di Sekolah Rendah Jurong, iaitu sekitar 350 meter dari kawasan ini, dan 5 pusat mengundi lainnya, peti-peti mengundi dari 5 pusat mengundi lain juga di kawasan ini akan dibawakan ke pusat kiraan undi itu. Dan itu sahaja yang informasi ataupun maklumat yang ada saya sekarang ada, dan kembali ke studio bersama anda, Izwan. Terima kasih Nur Helmi. Itu dia Nur Helmi Hakim yang kini berada di Jurong East. Dan saudara, sementara itu ketiga-tiga calon Encik Ng Kok Song, Encik Tarman Syamugaranam dan Encik Tan Kin Lian hadir mengundi di pusat yang ditetapkan bagi mereka. Para pengundi yang kami temui pula berkongsi kegairahan mereka untuk melaksanakan tanggungjawab memilih Presiden ke-9 Singapura. Wartawan-wartawan kami Nazira Jamzuri dan Nur Fazira Azman melaporkan. Encik Tan Kin Lian tiba di tempat mengundi Maktab Rendah Anderson Serangoon pada 9.13 pagi ditemani keluarganya. Ini merupakan kali kedua mantan Ketua Eksekutif NTUC Income ini bertanding untuk jawatan Ketua Negara. Mantan Ketua Pegawai Pelaburan GIC Encik Ng Kok Song pula tiba di Balai Rakyat Katong bersama tunangnya pada 10.02 pagi. Encik Ng telah menggambarkan dirinya sebagai calon yang bebas daripada mana-mana parti politik. Mantan Menteri Kanan Encik Tarman Syamugaratnam yang ditemani isterinya pula tiba sekitar 5.40 petang untuk mengundi di Sekolah Perempuan Raffles. Dalam pada itu, Presiden Halimah Yaakob antara yang datang awal untuk mengundi. Puan Halimah tiba di pusat mengundi di Sekolah Tinggi Chung Ching bersama suaminya sekitar 8.05 pagi. Perdana Menteri Lee Hsien Loong dan isteri pula tiba untuk mengundi di Sekolah Perempuan Crescent sekitar 9.25 pagi. Kesemuanya 1,264 tempat mengundi disediakan di merata negara. Meskipun barisan panjang kelihatan pada sebelah pagi, namun keadaan terkawal. Saudara, untuk para pengundi di Sekolah Rendah Waterway ini, proses mengundi rata-rata berjalan lancar dan tidak mengambil banyak masa. Selain itu, untuk mereka yang berkeperluan khas seperti warga emas dan juga mereka dengan bayi yang kecil, mereka diberi keutamaan untuk mengundi. Proses mengundi untuk mereka kira-kira mengambil masa sekitar 10 minit. Di sini, 5 kaunter pendaftaran disediakan. Para pegawai pilihan raya juga sedia membantu para pengundi. Di petak mengundi, para pengundi menandakan pilihan masing-masing dengan membubur cap X di dalam ruang kosong bersebelahan calon pilihan mereka. Okay, so far everything laju. Kita dapat priority queue and it was quite fast. Yes. Proses mengundinya lancar. It's actually quite organised. Dan orang-orang kat dalam semua quite helpful. Malah, orang ramai juga boleh memeriksa status barisan beratur sebelum pergi ke pusat mengundi. I went to check on the website dan dia menunjukkan the voters here is kurang daripada 20 orang. So, saya terus bergas ke sini. Saya cek dan QR code-nya senang untuk dipakai. Lagi kita pakai smartphone dan saya just have to scan then dia keluar like the queue number. Lebih banyak pusat mengundi disediakan kali ini, iaitu tambahan sebanyak 15% berbanding 1,097 sebelum ini. Pusat mengundi di Sekolah Rendah Waterway ini dibuka 10 minit lebih awal. Namun pengundian tetap bermula pada 8 pagi. Keadaan di pusat ini sibuk pada sebelah pagi dengan para pengundi yang ingin mengundi awal. Kita datang siang kerana di sini estetnya semua orangnya muda-muda. Jadi takut mereka semua late riser. Tapi memandangkan bila kita sampai ke sini, tak ada yang late riser, semua early riser. Petang saya nak pergi kerja. So kita pergi pagi lah, easier. Anyway, saya pun rumah saya dekat je. Petang kita ada aktiviti lain kan, jadi buat siang dululah. Di kawasan barat Singapura pula, orang ramai sudah mula beratur di pusat mengundi di bawah kolong blok 307 Jurong East seawal 7.30 pagi. Saya datang siang lebih awal, lebih bagusnya. Kita pun ada hal nak pergi pasar.
dah petang nak keluar. Saya dah tua jadi kat rumah dapat berehat kan. Tak macam kadang kabut datang sini lah. Menantu saya hantar, nak saya hantar. Dia orang nak pergi undi, saya pergi undi dulu. Dalam kalangan mereka adalah pengundi pilihan raya presiden kali pertama. Of course saya rasa excited lah, tapi rasa nervous pun ada pasal ni kali pertama and is for presiden juga. Jadi berbau lah, campur berbau semua. Sebagai pemuda di Singapura, saya rasa ini adalah like a new phase or challenge that I have to overcome lah to choose who's the next president. Seperti di pusat-pusat mengundi di merata negara, pusat mengundi di Pavilion HDB di 63 Lorong 5 Toa Payoh ini juga tidak sibuk pada sebelah petang. Semua pusat mengundi ditutup tepat pukul 8 malam ini tadi. Lebih 4,000 rakyat Singapura mengundi di pusat mengundi khas di beberapa rumah jagaan atau rawatan hari ini. Ini adalah satu inisiatif baharu bagi memudahkan golongan warga emas mengundi. Inisiatif itu melibatkan 31 daripada 83 rumah jagaan atau rawatan di merata negara. Para penghuni rumah jagaan Society for the Aged Sick di Hougang tidak perlu pergi jauh untuk mengundi. Dewan serbagunanya diubah menjadi sebuah pusat mengundi. 4 penghuni boleh melaksanakan tanggungjawab mereka pada satu-satu masa sehingga waktu pengundian tamat pada jam 8 malam. Seramai 12 kaki tangan dikera untuk membantu para penghuni terutama yang berkerusi roda untuk mengundi. Rumah jagaan Society for the Aged Sick ini merupakan antara 31 rumah jagaan yang menyediakan aturan undian khas. Dan di bawah aturan itu, para pegawai akan membawa kotak undi dan kertas undi dari katil ke katil supaya para penghuni yang tidak boleh bergerak juga boleh mengundi. Now that it's in-house, they will save the time and effort on travelling out. And then there's also one less worry about the wet weather. Para penghuni yang ditemui berkata keseluruhan proses mengundi tidak melebihi 5 minit. So much easier, so convenient, and then it's very fast. Outside you got to queue up. Walau bagaimanapun, lebih 40 rumah jagaan tidak menjadi sebahagian daripada projek perintis itu. Kira-kira 8,000 penghuni mereka masih perlu bergantung kepada anggota keluarga atau menaiki pengangkutan yang disediakan khas untuk membawa mereka ke pusat-pusat mengundi. Jabatan Pilihan Raya ELD telah menyediakan pelbagai kemudahan seperti kawasan turun khas, kemudahan akses bebas halangan, kerusi roda serta barisan beratur yang diutamakan bagi semua warga emas para pengundi yang memerlukan bantuan. Sebilangan warga emas yang ditemui berkata proses mengundi mereka lancar dan teratur. Jalan berlancarlah, pun tak ada apa-apa panjang. Kita tunggu siapa, saya datang siang lebih awal, lebih bagusnya. Kita pun ada hal nak pergi pasar, dah petang nak keluar. I think it's about 10 minutes, right? Yeah. And it's all done. Cepat pasal saya membawa pakcik saya untuk mendapati priority queue. Tak sampai 5 minit kita di dalam. Tiap-tiap kali makin mudah, makin dipermudahkan. So sangat menyenangilah untuk voters. Saya terkejut sebab dia proses amat cepat. Saya datang pada waktu 12, jadi saya ingatkan orang tengah makan tengah hari. Dalam pada itu, lebih 6,600 rakyat Singapura yang bermastautin di luar negara mendaftarkan diri untuk mengundi dalam pilihan raya presiden kali ini. Sekitar 25% atau 1,600 daripada mereka berada di China, Hong Kong dan Taiwan. Buat pertama kalinya juga, pengundi berdaftar yang menetap di luar negara diberi pilihan untuk mengundi melalui pos. Ini selain turun mengundi secara fizikal di pusat-pusat mengundi dikhususkan yang disediakan di 10 bandar dunia. Di Beijing, China, Kedutaan Singapura menjadi antara pusat mengundi yang ditetapkan. Semasa pilihan raya umum Singapura yang lalu pada 2020, ramai tidak dapat mengundi dek sekatan perjalanan COVID-19. Maka itu, pengundi luar negara berkata mereka mengalu-alukan langkah membolehkan undian pos. Rakyat Singapura di Hong Kong pula perlu bergelut dengan taufan saula untuk keluar mengundi.
Ini sedang pihak berkuasa Hong Kong mengeluarkan isyarat amaran taufan yang ketiga tertinggi. Meskipun cuaca buruk, ramai rakyat Singapura tetap melakukan perjalanan ke konsulat Singapura yang terletak di pusat bandar Hong Kong. Because I don't live near the MTR station, so we had to walk because the buses are all not running. Try to get here as early as possible because the typhoon's coming in later. I've been following on the consulate Facebook. So I think this morning they said that they remain open. And since, it's a non-work day, I might as well just come down and vote. I think every vote counts. Yeah, I think it's important that, the candidate of my choice get voted into office. Yeah, so I think just doing my duty as a Singaporean. Sementara itu, rakyat Singapura di Tokyo pula dicabar cuaca yang cukup panas untuk melaksanakan tanggungjawab mengundi. Ibu kota Jepun itu sedang mengalami gelombang haba dengan suhu sekitar 35 darjah Celsius. Dianggarkan ada lebih 3,000 rakyat Singapura menetap di Jepun. I try to go to the office earlier in the day and leave later in the evening, so I'm not out in the sun as much. Yeah. As you can see, I'm sweating all the time. Yeah, it's like a lot of people tell me like, oh, you're from Singapore, you should be used to the heat, but actually it's not true. We are not as hot there as it is here. This is the worst summer I ever experienced in Japan. Proses mengira undi sudah pun bermula dengan peti-peti undi di pusat mengundi lain kini dibawa ke pusat mengira undi. Kita bersama wartawan Syaul Yusof yang kini berada di salah satu pusat mengira undi untuk mendapatkan perkembangan terkini. Jadi Syawal, ada tak peti-peti undi yang sudah tiba di pusat mengira undi di sana? Ya, Izwan, baru sebentar saja tadi sekitar jam 8.19 malam kita dapat saksikan bas pertama yang membawa peti-peti undi daripada kawasan di Jurong ini, daripada pusat mengundi di kawasan Jurong ini ya. Dan saya sekarang sebenarnya berada di salah sebuah pusat mengira undi iaitu di Sekolah Menengah Ihwa, dan di sinilah di mana peti-peti undi daripada kawasan Jurong, daripada pusat mengundi di kawasan Jurong akan dibawa ke sini dan akan dikiralah di sini ya. Dan tak keselamatan juga saya difahamkan dipertingkatkan untuk mengelakkan daripada sebarang kegenjutan daripada berlaku. Izwan. Jadi Syawal, bagaimanakah proses mengira undi ini akan dijalankan? Ya, sebelum kiraan bagi kesemua kertas undi dilakukan, kiraan bagi undi sampel akan dilakukan terlebih dahulu ya. Jadi, apakah itu undi sampel? Sebanyak 100 kertas undi akan diambil secara rambang daripada setiap pusat mengundi untuk dikira bagi undi sampel ini. Dan ini akan dilakukan di hadapan ejen calon dan pengiraan undi jika mereka hadir. Dan proses ini dilakukan bagi mengelak ya daripada sebarang spekulasi atau maklumat salah yang disebarkan sekiranya daripada sumber-sumber tidak rasmi ketika kiraan dijalankan. Dan kita boleh menjangkakan pengumuman pertama bagi undi sampel sekitar jam 10 malam nanti, dan setelah proses bagi undi sampel dikira, barulah pengiraan bagi keseluruhan kertas undi akan dijalankan. Kembali kepada Izwan. Terima kasih Syawal. Dan saudara, siapakah yang akan berjaya memenangi hati dan minda masyarakat untuk akhirnya bergelar Presiden ke-9 Singapura? Kami akan kembali pada 11 malam nanti untuk membawakan perkembangan terkini dalam berita khas pilihan raya Presiden. Sementara itu, anda juga boleh mengikuti live blog kami di laman berita.mediacorp.sg. Sebelum berpisah, kami bawakan sepintas lalu kempen pilihan raya sepanjang 11 hari lalu. Sehingga berjumpa lagi, salam hormat. I strongly believe that the time has come in this presidential election to uphold the spirit of the Constitution
The elected presidency is an office that must belong to all Singaporeans. My whole purpose in life has been to serve Singapore. Respect for all. It is at the heart of our future as Singaporeans. As President, I will champion the well-being of Singaporeans and always put the people's needs above my own.